pause kejap sebab saya baca kopi. Okay. Terima kasih Cik Mi. Already. Okay, now I've already record this thing. Tadi saya pause kejap. Okay. Alright. So dia ada dua lah yang you boleh try. Satu PID tuner. PID sorry, this T ni kena huruf besar. PID tuner. Satu lagi PID tune. Dua-dua ni almost sama. Kalau PID tune, you tengok sini PID tune. Mana PID tune? PID tune dia tak ada apa nama ni, it's not GUI. Dia boleh masukkan C je. Kalau dia pakai PID tuner, dia akan ada GUI. Let's say kita buatlah apa okay. So let's say this is our system. Alright. So S+1, S+2. So saya boleh masukkan dalam sini PID tune. PID tuner system dengan type PID. So saya tak ingat dia huruf besar, huruf kecil, huruf besar. Dia nak huruf lah, saya dapat huruf besar. Okay. MATLAB. Dia keluar macam ni. This is P type. Boleh keluarkan kat sini. Apa type yang nak. Plant is ni. So kalau you nak PID, you just click PID. Then this thing is PID. And then you set lah. You punya value P dia. Ini parallel form. You can make it into standard form. So dia ada either parallel ataupun series. And then you kena masukkan ini dia terus. You nak slower, nanti akan bagi P value. Dia akan bagi P, I dengan D value. Ini aggressive value. Let me share. Saya silap. Sekejap. New share. Patutnya saya share je screen. Sorry. Okay. So, dia ada dua lah. So, saya nak, either saya boleh buat macam ni. So, nak this thing. So, result dia akan bagi. Dia akan bagi bentuk export. So, you can take this thing. Okay. Kalau you tengok sini, this thing will give you some idea. So, this is faster. Kalau you tengok, okay, this is, dia ada dua kan. Satu aggressive. Satu lagi, apa semalam tu? Sluggish. So, either one, mana yang nak. So, this is baseline. Ini maksudnya sistem yang dia tak tune. So, this is untuned system. And this is tuned with a PID tune. Okay. So, this is our plan lah. So, kita boleh inspect. So, this is the plant run function. Okay. So, saya boleh add. Mana? Ni kan? Okay.
Saya boleh check dekat frequency plot. Open loop. See things properly. Saya boleh check body. Check plant. Okay. So, saya boleh can add body plot. Saya boleh ambil plant punya body plot. So this is apa? This is plant punya body plot. Tune dengan untune. Ini plant. So, saya boleh check lah. Ini plant. Mana controller? Saya boleh buang mana saya tak nak. Okay. Saya boleh buat benda ni saya bagi PD saja. Parallel form. Saya nak buat so this is the control effort. Ini tune response. So this is baseline. Kat sini ni dia bagi KP berapa, KD berapa. So this thing, saya can change this thing. Kalau saya nak dia itu, then I can change this thing. I can reset the design. So dia akan bagi KP berapa, KD berapa. Alright, so this is a PID tuner. Okay, this PID tuner, dia ada satu lagi PID. You can even set your own PID controller for this. So you masukkan dia punya apa nama ni, masukkan ni kan, dia punya denominator apa dia punya ni kan. Kita tengok kat sini ni. Dia masukkan dekat PID tune. Masukkanlah value dia. You can change this thing. You boleh masukkan dia punya controller dia kat dalam sini ni. So either you nak pakai PID tuner or you want to use PID tuner. So this PID tuner system and this C. C ni is the compensator. So you masukkanlah PID punya compensator dalam sini ni. So kalau you pakai PID tuner, right? If you use PID tuner, awak tak boleh lah nak set value P, I dengan D. Dia akan bagi PI, value P, value I dengan value D automatically. Contoh ni kan, let's say I'm using PID tuner. Saya pakai PID. Dia dah bagi value sini, KP, KI dengan KD. So this thing will be only based on macam mana saya tune. Sama ada saya nak make it slower. Kalau slower, tengok.
apa yang saya nak tunjuk sebenarnya di sini ni is when you do visual tuning, you can see right away. If I make this thing to be more robust, you tengok value KD, you tengok value KI. Ni value ni, KI dengan KD. Slower atau faster depends on the controller gain. You tengok controller gain dengan KI. So kalau saya buat betul-betul cepat, you can see the value of KI is greater than the value of KP. So the system will be very fast. If I make this thing not fast enough, okay, tengok value KI dah lagi besar dah value pada value KP. As I go slower, tengok value KI dengan value KP almost sama. Alah, iPhone ni main keluar masuk ni. Okay. Kalau saya make it very slow, yeah, then you can see value of KI, KP dengan KI almost sama. Kalau dia tak ada, you tengok sini ni kan. If there is no damping at all, no damping. Ratio of KI dengan KD jadi 3. Dia no damping. Ini saya bagi dia tengah-tengah. Yeah. SI varies this thing to be aggressive but not robust. Then you can see, tengok value kat sini ni, dia jadi slow. I can make it faster. Dia jadi slightly faster. Then you can see KP, KI almost sama. This KD punya value is about 4 times slower. KD ni nilai dia 4 kali, lebih kurang 4 kali lah. 1.25, 1.24 kali 4, 5.1 something. It's about 4 times. So saya reset. So let me reset this thing. I reset my design. So this is baseline design. So standard KP, then you can see KI is about 4 times greater than KD. Almost lah, slightly better. KP dengan KI almost sama. Let's say saya just bagi P controller je. Apa beza P controller je dengan PID controller? Siapa boleh jawab? Cepat, saya switch on my chat. Can you see the Tony dah boleh nampak dah? I think I'm sharing my screen just now. Saya dah share screen. Now I'm sharing my screen. So it should be okay. Dah nampak kan saya punya ni? Okay. Alright. If I just use my P controller, you can see that this thing, dia ada stop band. This is just P controller. KP, you can see, KP is about sama macam PID controller just now. Let's say saya just bagi I controller. What will happen? You bagi input dia terus oscillate. Means that if you introduce I controller, tak kira apa benda value, say kita reduce I value. You bagi KI, dia macam KP tapi slightly lower. Kita tengok, dia slower. So this is the dead band. Tapi dia hidup. Kalau kita tengok ni, so the poles, dia start to branch off a bit. And then dia masuk. So bulatan dekat root locus jadi kecil. So saya time domain ada tak? At plot time domain. Ini body plot. Saya nak root locus.
Tak apalah, boleh je. So kalau you tengok sini ni, this is baseline. So this is dia dah start to unstable. So this is the this is the gain margin. So once you bagi gain lebih pada tu, KI punya gain lebih pada tu, it start to oscillate. This is gain is less than 1. So as I increase, then you can see, okay, ini 4. Ini saya bagi besar lah. Okay. As I increase this thing, you tengok gain 3, dia dah start. Now you can see start. Okay, now kalau you tengok sini, dia dah ada peak dah. See? This thing dia start dah masuk dekat imaginary. Then you can see dia start to oscillate. Dia boleh reduce my KI. If I reduce my KI, saya reduce my KI. If I increase, if I reduce. Inilah seronok dia PID tuner. PID tuner pula. Betul PID tuner. So let's say I'm using PD controller. So inilah macam mana kita nak tune kita punya body plot. Ini yang saya buat loop shaping, saya cerita pasal loop shaping. Then you can see that kalau dekat sini ni you tak ada phase margin. Bagi macam-macam mana pun dia stable aja. You can see my KP, you tengok sini KP 49. KD 5. Sebab dia tak ada gain margin. Dia bagi belasah macam mana pun, dia still akan stable. So kalau untuk motor, itu yang kita nak buat hari ni. Ada beza tak parallel dengan series? Tengok. Kurang beza. Okay. Alright. Kalau you tengok, if I introduce PD, sistem will dia punya deadband dia akan jadi kecil. So saya pun buatlah PID. See? Now PID controller. Now dia tak ada deadband. Kalau PI controller, you ada deadband yang tinggi. See? This is KP, KI, KD. So saya reset lah. So kalau tengok macam ni, dia ada slight damp. Ada slightly over damp. Dia boleh tengok dia ada peak sikit. And then this thing is stable. Maksudnya dia aggressive but not robust. Ini robust tapi dia tak ada apa nama ni, dia tak ada peak value. Then you can see my KP, KI. Ini in time. Saya kena tukar dalam bentuk KP. Okay, tak. Ini apa? Sama je lah kalau you tengok sini. This is time constant. Okay. So saya reset balik. Bagi dia go back to the original thing. So this thing kalau you tengok bandwidth. So this is my interested band. Saya boleh bagi bandwidth daripada sini.
ataupun nak bandwidth yang besar. So you can see if my KP is very small, this thing dia ini masa besar sangat. This is ambil frekuensi besar sikit. See, ini 4 second boleh lah. So this is phase margin, this is bandwidth. Then you can see, my KP, you tengok, TI very small, very small. So this is basically just KP. Tapi KP tak masuk akal lah. Tengok sini. Maksudnya kalau saya nak bandwidth yang besar, my KP will be impossible. Terlampau besar. Jadi tak boleh nak terima. Okay. So this is phase margin. Kalau saya increase phase margin, kalau saya decrease phase margin. Kalau saya increase phase margin, maksud saya just bagi gain je. Can see my KP only change. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya sebelum awak nak hantar your assignment? You kena switch on your MATLAB. You start masukkan your system. Your system tu macam apa yang saya dah bagi. Ada apa-apa nak tanya? You have to ask now. Kejap lagi you kena hantar your assignment. Yes. Cik Elmi, Ya. untuk yang kan kita kena guna Cohen cone yang assignment. Okay. So macam mana nak, kan dalam paper tu dia guna Chien Roons. So adakah tukar table tu kepada table Cohen cone? Pakai table Cohen cone lah. Itu kan dia cerita lain, CHR. Di mana saya ajar CHR. So pakai kalau Cohen cone table. Itu nak dapatkan, kita nak bandingkan apa yang saya nak suruh buat sebenarnya. You have to compare simulation yang dia buat pakai PID and then simulation PID yang buat sama tak dengan dia, and bila you buat visual tuning, you bandingkanlah dengan dua benda yang you dah simulate tu pakai standard form. Sama dia pakai Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn dengan visual tuning. Saya nak suruh, saya nak sebenarnya apa saya punya objective is for you to know how to tune visually. So kita ada satu yang slow and sluggish, which is Ziegler-Nichols, and then satu lagi improvement dia, which is Cohen-Kuhn. Cohen-Kuhn ni dia kata Ziegler-Nichols ni lembab, tak agresif langsung. Jadi dia pun bagilah satu pengkali baru untuk KP, KI dengan KD. So dia kata dia punya is better, lagi agresif. Lepas tu you buatlah sendiri pakai visual tuning. Mana satu lagi bagus? Yang lembab ni ke, yang kata dia punya slightly aggressive, slightly faster and more aggressive, ataupun you tune based on dia dah ada dia punya requirement dia, kan dia dah set dia punya target dia, target setting dia dah ada. Kalau you pakai visual, boleh tak you achieve target? Tak payah guna Ziegler-Nichols, tak payah guna Cohen-Kuhn. Faham tak? Let me on my chat. Let's see chat. Can you understand? Boleh faham? Itu yang nak buat kejap lagi. Awak dah patut bila saya bagi tu, saya assume you dah simulate. You dah buat apa benda. So sekarang ni you test lah. Kalau you tengok sini,
bila you tengok sini kan, when you put PID, PI, PD, then you can see. Sebenarnya motor kalau you tengok, motor ni kalau pakai PD controller je dah bagus. Boleh tak saya pakai P controller, KD lagi besar pada KI? Is it possible? Itu kena pakai visual tu. What if? So kalau ini tak boleh reset pakai lah பண்ணிருக்கா PID tu ni. You kena reset pakai பண்ணியா PID tu. நீனும் Sorry? இவங்க அப்டேட் பண்ணிருக்கான் So itu satu cara. மேபி சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் இருக்கும் பக்ஸ் இருக்கும் அது Let me mute this guy. I have to forcefully mute orang. Okay. Can you understand? So sekarang you kena try. Boleh tak saya bagi, kalau saya tengok sini kan, if I use apa, saya tak nak ni, saya nak time domain. Ni reference tracking, dulu reference tracking. Kita nak reference tracking. Plan punya body plot. So this is standard punya body plot. Tengok sini ni, if you the frequency makin tinggi, this thing tends to be unstable. So this will be your bandwidth lah. Lagi tinggi pergi, more than 100 hertz, more than 100 radian per second, this thing tends to be unstable. Okay. Kalau nak KP, KI, KD, you kena tukar sini lah, parallel dengan, kalau you pakai standard form, dia akan bagi TI, TD. Kalau parallel form, dia akan bagi KI, KD. Boleh tak saya punya KD ni lagi besar pada KI? Itu benda-benda macam tu. Visual tuning ni very interesting. Okay. Saya tak naklah bagi examples yang saya dah bagi dalam kelas tu. Tapi saya bagi examples yang gini kan. Okay. Zoom meeting, share screen. Okay. Saya pakai I love PDF sebab I love PDF ni seronok. Memang I love PDF lah. You can use lots of things. Banyak benda boleh buat. Okay. So ini dia punya standard tu, ini dia PID controller, this is motor. Dia pun dah buat lah. Kalau tengok sini, ni dia cakap Ziegler-Nichols. Dia suruh Ziegler-Nichols dah buat. Dia dah bagi Ziegler-Nichols. Sekarang ni, Cohen-Kuhn tak ada dalam ni. Cohen-Kuhn dia buat lah. Okay, this is the transfer function. Ni dia dah buat. Dia kira, okay, you redo this thing. Pakai Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols you kena tiru.
Okay, kalau you pergi dekat MATLAB kan, dia ada Ziegler-Nichols punya tuner. ZN tuner kalau saya tak silap. Cik, tukar window. Apa dia? Tukar Saya window sekarang ke ni ada dekat, MATLAB. sabar dulu. Saya nak tunjuk Ziegler-Nichols punya tuner, saya tak ingat apa. Saya kena Google kejap. I cannot remember. MATLAB Ziegler-Nichols tuner. So dia dah ada dah, dia punya Ziegler-Nichols punya GUI dekat dalam MATLAB. Tapi saya tak ingat dia punya instruction tu. Kejap ya, let me see. I cannot remember. Dia ada instruction dia. I cannot remember dia punya instruction dia. PIDE ke something macam tu. Cannot remember. Ziegler-Nichols punya tuning. If I'm mistaken, PIDE. Tak ke PIDE. Okay. Okay, you boleh search yourself lah. Kalau you pergi, kalau thank you Daniel. If you apa nama ni, kalau ni dia bukan tu, dia ada yang macam tuning methods yang dipakai tu ada. I cannot remember dia tu. Dia ada PID apa dia ada PID tuning using Ziegler-Nichols ni, dia ada dia punya tu. Dia masukkan value KP, KI, KD ni dia keluar. I cannot remember. Kalau macam ni dia punya own itu. Dia ada satu lagi PID controller punya simulator. Ini yang orang-orang tulis lah. GUI yang orang tulis. I cannot remember. Kalau pergi dekat MathWorks tu, dekat dia punya file exchange, there are lots of things that has been written yang orang contribute. Masukkan dalam situ tu.
Okey, betul-betul saya ingat. Dia ada satu instruction. Kalau pergi dekat dalam MATLAB Central tu adalah orang tulis kod untuk Ziegler-Nichols punya automatic tuning ni. You pergi dekat ni, you pergi dekat uh, uh, kalau malas, yang dia gunakan kat dalam sini ni, function yang digunakan dia download sebenarnya. Dia download untuk MATLAB. So you can you can use dia punya GUI itu juga. Okay, let me share screen. Kalau you pergi dekat MATLAB ni kan, dia ada satu let me show you what you should download to get apa yang orang tu buat. Share. Share screen. This is the things that you gonna download. Okay. Automated Ziegler-Nichols PID tuning. You download this thing, you will get to what yang orang ni gunakan lah. PID controller ni punya tu, calculation tu. GUI MATLAB Ziegler-Nichols. This is the things yang dia gunakan. Okay. Let me share this thing. Cik, Ya. sebelum ni saya try download yang kod yang dia bagi tu juga. And then saya pakai and then ada error lah. So macam maybe sebab saya tak pandai guna lah. Boleh Encik Elmi tunjukkan tak? Ya, Sebab saya kalau yang download tu dia bagi kod lah. And then macam mana? Okey. Ya. Dekat dalam sini ni kalau you tengok bukan seorang aja ada masalah bila pakai. Dia ada ramai orang yang pakai ni dia ada error. You are not the only one lah yang gunakan ni ada error. Ramai orang gunakan ni ada error. Sebab dia macam mana nak set mula-mula tu yang bermasalah. Dia ada banyak Ziegler-Nichols punya automatic tuning. Ini yang yang orang pakai lah. Yang dalam paper ni pakai. Nanti saya kalau saya ada masa nanti saya cari yang betul-betul yang MATLAB punya Ziegler-Nichols yang ada built-in function. So CHR ni tak payah gunakan. So pakai Cohen Kun and then you pakai visual. Yang saya suruh sebenarnya pakai visual aja. So kalau tengok sini ni dia punya conclusion dia, this is apa yang dia nak achieve. Dia nak pakai PID controller for DC motor speed control. Okey. You boleh pakai, ini saya bagi cadangan lah untuk visual tuning. Kejap lagi you kena hantar. You boleh pakai only PD controller, PID controller,
Kalau PID controller, you tengok semalam punya slide. Macam mana you nak pakai PID-nya controller untuk buat visual tuning. Visual tuning ni you boleh play around dengan yang saya tunjukkan tadi. Dengan GUI yang ada tadi tu, PID tuner tu, you boleh main-main kat situ. Either you nak make it faster ataupun you want to make it slower. Once you make it faster or slower, okay, once you make it faster or slower, macam ni kan. You bagi cepat, lambat. You bagi cepat, lambat. And then you can see KP, KI, KD dia berubah. Kalau misal kata saya bagi just PD controller, dia pun boleh buat juga benda yang sama. Cuma dia slow kat sini je. So this is my, saya nak bagi KD not 0. So this is just P controller ni. KD dia always 0. Tengok, kalau dia slower, masuk gain saya rendah. As I increase my gain, dia make it faster. So kalau you nak cepat, kita tengok sini KD. KD1. Ini KD1. Sama macam PID controller je ni. PD controller. Tapi apa masalah dengan PD controller? PD controller ni almost tak dapat nak buat. Electronically. Digitally boleh. Okey, kod yang tu kalau pergi kat MATLAB Central ada banyak tu. MATLAB Central kan. Yang pakai Ziegler-Nichols saja. So there are lots of Ziegler-Nichols yang you boleh try. Banyak yang boleh cari. You type PID tuner. Ada banyak. Simple PID. Ni yang ada satu yang saya selalu pakai. This thing bagus. This thing is good. Yang ini saya dulu guna benda ni dalam kelas. This thing PID controller simulator. Ini banyak. Ini bagus. This is good. This is good. Kalau you nak download, you download yang ini. Okay. This is good. You just main tune mode, tune post ni je. Untuk P, I dengan D. And then overall gain. Okay. Ini kapal terbang ni F-14 Tomcat. Loop shaping. Ada satu loop shaping yang bagus.
Loop shaping ni dah ada dah dalam Robust Controller Toolbox. Ini H infinity. Okay. Kalau nak QFT pun ada. QFT ni sama je. Oh ni bukan. This is not the QFT yang kita nak. Oh tak ada. You don't have the QFT. Ada UPM punya block ada, UIA punya block ada. Kena minta dengan orang yang buat QFT punya toolbox. Okay. So agak-agak boleh hantar tak kejap-kejap lagi? Kalau saya tunggu. Tak tahu. Okay, kalau saya tunggu kejap-kejap lagi boleh hantar. Can you submit? Semua tak reply pun ni. Tak pasti doktor. Friday. So bila awak nak hantar? Tak pasti doktor. Oh tak boleh, tak pasti tak boleh. Okey doktor. Habis lewat saya boleh bagi esok. Boleh doktor. Jumaat malam. Boleh doktor. Jumaat malam. Janganlah malam. Jumaat siang. Siang boleh. Siang kau Esok apa? dah tahu. Pukul 5 petang. Pukul 5 petang. Petang. Senja. Maghrib. 1 pagi boleh doktor. 1 pagi. Esok Jumaat cuti lah Selangor doktor. Tak boleh. Esok habis-habis lewat saya boleh bagi dah pukul sebelum Zuhur lah, sebelum Zuhur. Selangor tak ada solat Jumaat boleh lah. Dah boleh dah Cik Ami. Sabtu pagi boleh ke? Mana boleh sembahyang Jumaat, tak boleh lagi. Esok. Tempat Esok saya dah habis Jumaat. PKPB doktor. Boleh. Kau bukan Saya nak solat Selangor. dulu doktor. Kuala Selangor ke atas boleh lah. Sini mana boleh. Boleh. Saya urus Selangor. Hulu Selangor orang hulu yang boleh duduk dalam hutan tak ada berkacau. Doktor. Sabtu So- pagi doktor boleh tak? Tak boleh. Pukul 5 petang esok saya tunggu. Okey 5 petang boleh doktor. Boleh. Okey terima kasih doktor. Terima kasih doktor. By 5 you should hand in your itu. So saya dah tunjuk kalau yang PID tadi tu bagus. Yang apa? Yang mana tadi tu? You download a PID Controller Simulator by Ibrahim Kucuk Demiral tu. You download that thing sebab you boleh set the value of K, value of I, value of D. So, Ya. hantar ke UKM Folio ke email? UKM Folio, email tak boleh bangun. Okey. Email email kalau email tak ada timestamp. Saya saya tak boleh set last hantar bila. Okey, sir. Thank you, sir. So, you dah tengok sini ni, you tengok, you baca dia punya conclusion dia, kan? Dia kata PID controller for DC motors, two popular methods implemented and analyzed using MATLAB punya window to create a go. Lepas tu final result show each method has a specific advantage. For the chosen DC motors, it has shown that Ziegler-Nichols is faster system response with acceptable overshoot, while CSR lower overshoot, acceptable system transient response. Sebab apa? Sebab dia tak test only PD controller. Apa jadi kalau PD, KD lagi besar pada KI? Dia tak betul-betul test. Kalau tengok banyak satellite punya sistem untuk dia punya reaction wheel dia pusing laju tau. Dia pusing 18,000 RPM, 28,000 RPM. So bila kita nak buat speed control untuk PID control untuk reaction wheel,
Kalau PID ni kita tak boleh nak kawal dia punya speed. So the easiest way is to use a PD controller. It's not actually PD controller lah. It's actually a lead controller. Tapi kita letak dia punya pulse very far, dia cepat settle. So tinggal ada dominant zero saja. So that will be the PD controller. And then we adjust this thing. Kita tengok pakai loop shaping. So hari ni saya tak dapat buat loop shaping. InsyaAllah by next week hari Rabu saya boleh cerita loop shaping. You bacalah, nanti saya upload notes daripada siapa nama tu pasal loop shaping. And then we can see that some of these controller dia buat excessive tau. Dia you apa nak cakap ni? You tak payah buat pun sebenarnya tak apa. Kalau you pakai PID and then you ada extra I block. Why must you have an additional integrated block? Sepatutnya you compare, you boleh buat benda ni pakai visual tuning. You tune this thing visually. You ada Ziegler-Nichols, you try to tune sama, result sama, better, tapi mungkin pakai PD controller je. Lepas tu dia ada, ini you tengok, Cohen Kuhn tak di sini, ni CHR tak payah. Saya suruh you pakai Ziegler-Nichols, tiru macam apa dia buat. Lepas tu pakai Cohen Kuhn, lepas tu pakai visual. And then you can get a better conclusion daripada apa orang ni buat. Siapa yang buat bagus, kita try tu submit lah kat jurnal macam ni. Kalau ada ramai orang buat pun, kita ambil lah 2-3 result. And then kita boleh tengok apa yang dia nak kat sini. Dia nak overshoot, kan? Settling time. And then kita boleh boleh tengok dia punya body dengan dia punya body plot dengan S-plane, ataupun kita boleh pakai Nichols chart untuk tengok benda ni. Alright, so tomorrow 5 pagi, 5 petang untuk hantar. So tomorrow saya tunggu awak punya ni assignment. Nanti saya akan upload another assignment lah. Kalau tak malam ni, esok another assignment. Lepas pada tu satu project yang saya akan tunggu at the end of the semester. Alright? Semua dah tidur dah. Doktor, ada orang tanya. Yang Cohen Kuhn ni buat guna MATLAB coding ke buat guna PID tuner? Alah, kalau kau pakai yang PID GUI tu, masukkan KP, KI, KD, sama je. Yang penting dia, you nak dapatkan dia punya tu je. Macam mana nak carikan KP, KI, KD. Buatlah calculation. Lagi? Anything? Doktor. Ya. Saya tanya Cohen Kuhn, Ya. Ziegler-Nichols dan visual tuning hanya perlu buat PID controller saja kan? Iyalah. You boleh pakai PD controller je pun tak apa. Untuk visual tuning, you can use PD controller. It's up to you. Okay, so tak semestinya perlu pakai GUI lah untuk Ziegler-Nichols dan Cohen Kuhn. Ziegler-Nichols, Cohen Kuhn, bila you nak test, you pakai GUI, senang. You just plug in. But still you need to calculate. You need to calculate. You ambil dia punya. Okay. You nak pakai Ziegler-Nichols ataupun Cohen Kuhn, first you test step response ataupun open loop, step response untuk open loop dengan closed loop. Kalau type 1 Ziegler-Nichols, open loop. Method 2 closed loop. And then you pakai Cohen Kuhn. So you test 3 benda. Saya dah cerita apa benda yang saya suruh buat pula ni.
Patutnya you kena fikir sendiri. Tak apalah, awak dah tanya, saya bagi je lah jawapan. You bagi step response. You bagi step untuk open loop, close loop. Cohen-Kuhn, open loop. You kira parameter dia. P, KP, KI, KD. KP, KI, KD. KP, KI, KD. Untuk first method, second method dengan Cohen-Kuhn. Untuk visual tuning, based on this, 3 benda ni, you dah boleh characterize lah. Kalau you kira benda ni, apa sebenarnya yang you dapat dekat time domain bila you bagi step. You boleh dapat dia punya rise time dia. Lepas tu you can get dia punya date band. You kalau boleh, you don't want to have a date band. You want to make it faster, no dead band. Saya dah bagi jawapan ni, tak acik ni. Nak tak apalah, lalau tanya saya jawab je lah. No dead band. And then you punya slope tu reasonable. And then you must have some overshoot. Berapa peratusan overshoot yang bagus? Cari damping factor dia. Damping factor biasa 0.707. And then you should get whatever peak yang you should get for 0.707 punya damping factor. Lepas tu you nak dia settle dalam masa berapa saat. So now daripada 3 methods yang you dah try, method 1, method 2, Cohen-Kuhn, you tengok does it match with the criteria yang sepatutnya you dapat. Lepas tu you tune visually your controller. It can be just PI, PD or PID to achieve the things yang sepatutnya you dapat daripada Ziegler-Nichols dengan Cohen-Kuhn. You carilah what is the new value. Kalau you pakai PD aja, there will be a dead band. And that's why you bagi I. Saya bagi jawapan pula. Untuk conclusion. Lantaklah, tak apalah, janji you dapat markah. Yang penting markah, jangan ada tak apalah, saya bagi jawapan terus lah. So daripada 3 methods yang you dah try ni, you will get what the parameter that you should get in time domain. Lepas tu you tengok, if we implement this, what will be dia punya response in body plot. Phase margin, gain margin. So daripada sini baru you dapat dia punya the characteristic that you looking for kalau you nak pakai visual tuning. You tune lah. You bagi P aja boleh, you bagi PI aja boleh, PD aja boleh, PID pun boleh. So daripada situ kita tahu, okay, which one yang for you is the best thing to do. So tak payah nak Ziegler-Nichols, tak payah nak Cohen-Kuhn. So this is a better controller. Apa maksud better? Dia settle cepat. Lepas tu boleh check dia punya steady state error rendah. Kalau semalam tu kita tengok, kalau dalam loop shaping, apa yang kita nak, error dia punya rendah, tapi itu tak masuk lah. Itu nanti untuk untuk projek lepas ni, assignment lepas ni. So control ni senang je, you nak steady state error rendah. Kalau boleh steady state error kosong. You nak very small error. Loop error must be very small. Loop error small, so the controller sebenarnya yang akan increase the loop error. So the controller will shape the loop error so that it will tune to the output that you want. Itu je.
So that's the idea. So kalau dia nak ada slide, nak ada damping, tak nak ada deadband, rush time dia bagus, you can have a deadband tapi tak nak banyak. Boleh juga, kadang-kadang kita terpaksa terima. Sebab benda tu, kalau benda punya motor besar, dia punya prime mover dia very heavy, it's okay to have a deadband. Sebab kalau you nak dia terus bergerak, it will require heavy gain and it will push your system to saturate. So you don't want to do that. So it's okay to have a deadband, but to a certain limit. So kalau you bagi reason, you tengok motor tu, you tengoklah. Saya tengok balik dekat I Love PDF ni. Apa dia punya motor punya J? Berapa besar motor dia? Kalau motor dia tak besar, maksudnya dia punya initial dia small, so saya tak naklah ada deadband yang tinggi. Mana dia trans function? Let's see, where is the trans function? So Yeah. May I get permission to leave because I have an appointment at the clinic? Okay. Okay, thank you, sir. All right. Okay. So kalau tengok sini ni, if you look at here, ni J ni, rotating initial measurement, motor bearing. Ini initial. So this is J ni lah. You tengok, kalau tengok daripada trans function dia, you estimate lah berapa J dia. J dia dah bagi dah 0.0113 Newton meter second square per radian. So this is the J, which is a small motor sebenarnya. So kalau small motor, you tak nak lah ada apa nama ni, you don't want to have besar punya deadband. Okay, faham? So anything nak tanya? Anything? Doktor boleh conclude tak assignment ni? Kalau yang bagi yang tak faham ke, bagi yang macam kurang faham. Nah, baru lepas conclude. Kau nak conclude macam mana lagi? Buat, okay, dengar betul-betul. Buat Ziegler-Nichols. Saya bagi jawapan ni, bagi jawapan. Tinggal nak dapatkan your script aja. Buat Ziegler-Nichols method 1. Ziegler-Nichols method 2. Open loop, close loop. Cohen-Kuhn. Daripada 3 benda ni, method 1, method 2, Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn, we dapatkan dia punya step response. Analyze step response. From this step response, you comes out dengan what should be the overshoot, apa dia punya overshoot dia, apa dia punya rush time, ada deadband ke tak, steady state error. Berapa lama dia nak settling time. Daripada situ, you suggest apa sepatutnya rush time yang lagi bagus ke, reasonable ke. Kalau misal kata damping factor 0.707, what should be the overshoot? Okay, you buat satu benda yang baru. Maksudnya you buat a new target setting. So this should be my target setting. So the target setting, awak punya target setting mesti tak sama dengan kawan awak punya target setting. Saya boleh tahu siapa meniru. Kalau sama, mustahil sama. Takkan semua orang nak makan ayam KFC. Takkan semua orang nak makan ayam L. Krishnan dekat Teluk Intan. Mesti ada yang suka makan ayam L. Krishnan,
Ada yang suka makan ayam goreng berempah mastanggani, gula berasul. Ada yang suka mie rebus mastanggani. Ada yang suka laksa kura sabak bernam. Mustahil semua orang ada target food. So your target must be different from your friends punya target. Mustahil sama. Sebab you punya conclusion daripada Ziegler-Nichols dengan Cohen-Kuhn will be different. Ada orang tengok macam ni, ada orang tengok macam tu. So you set different things and then you comes up lah dengan your it can be P controller, can be PI, can be PD, can be PID. Selesai masalah. Submit esok. Any question? Saya dah conclude dah tu. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Saya dah conclude dah ni. Soalan tanya? Ya. Jadi goal kita memang kena lain lah. Walaupun macam mana nak tentukan goal kita? You buat Ziegler-Nichols first method, second method, Cohen-Kuhn. Daripada situ, you akan dapat dia punya step response. You tengoklah, analyze lah. Ziegler-Nichols method 1, method 2, rise time dia berapa, ada dead band ke tak, percent of overshoot dia berapa, settling time dia berapa lama, steady error berapa. You boleh buat table pun. Faham? You buat table. Method 1, method 2, method 3, table. Dari situ you conclude lah what should be your overshoot. Soalan lagi? Can you hear me? So means we do not have to do visual tuning, right? You have to do visual tuning. You buat 3 method, you buat satu conclusion. What should be your rush time, overshoot, steady state error, percent of error, lepas tu dead band. Then you buat satu conclusion, you comes up with a new suggestion. What should be your rush time, overshoot, kalau you nak ada dead band ke tak, settling time. And then you pakai, you buat visual tuning. Faham? Saya bagi jawapan ni. I'm giving you the answer untuk what should you do. Sepatutnya saya bagi soalan macam tu, you buat sendiri. You kena fikir sendiri. You boleh buat table. Kalau nak itu, if you rajin, you buatlah table. Buat table, compare benda ni. Macam dia buat, kalau you tengok dalam paper ni kan dia buat ni table. Controller P, PI, PD. Lepas tu ada satu lagi PD. PI memang tak jadi apa. Lepas tu you tengok dia punya dekat conclusion ni kan. Overshoot. Settling time. Steady state error. You tengok table 8. Table 7, table 8. Dekat dalam paper tu. This is what you should do. You buat your own things. Patutnya dia ada apa, table ni panjang lagi lah. Rush time, PR ni rush time. So controller Ziegler-Nichols, P, ZN, PI, ZN, PD, ZN, PID, ZN. TR ada berapa, OS ada berapa, TS ada berapa, ESS ada berapa. Kalau ada ni ada 9 lah. Lepas tu, that will be your target setting. Buatlah your visual tuning for your new target setting.
So sama ada kita nak buat step response ataupun calculation ataupun both. Macam ni soalan? Kan apa ni step response untuk setiap method tu kan kita akan dapat waveform tu kan. Okay, you will get Ataupun step kita buat response. calculation untuk dapatkan KP nilai-nilai semua tu and then terus buat visual tuning. Mana boleh Kak Oi? Eh. Mana kau boleh nak buat calculation terus? Kau kena ada target dulu. Buat simulation, barulah kau boleh visual what should be your result. And you will have your target. Ada target, barulah dapat buat KP, KI, KD. Macam inilah nak bagi kau senang kan. Daripada KL nak pergi Seremban. Nak lalu jalan mana? Jalan highway boleh. Jalan dalam ikut mantin boleh. Jalan apa lagi kau nak pusing ikut mana boleh. Semua jalan boleh. Contoh daripada KL nak pergi Seremban. Kau nak pusing ikut Ampang boleh. Ikut Ulu Langat, pusing jalan lekas. Boleh, semua boleh. Lepas pada tu kau buat satu target. Apa target kau nak? Nak tengok pemandangan? Nak berhenti makan? Nak minum cendol? Nak naik basikal? Nak naik kereta? Nak jemput boyfriend? Lain lah kau punya jalan. Kalau kau punya target, nak tengok pemandangan cantik dekat tepi jalan, nak tengok hijau-hijau, kau lalu jalan highway, mampus tak jumpa. Kenalah lalu ikut Ampang, pusing masuk highway lekas, nampaklah kiri kanan hijau. Faham tak? Alright? Faham? Siapa yang tanya tadi? Lepas tanya diam, tak tahu faham ke tak? Faham. Ha. Faham. Anything nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, esok saya tunggu pukul 5 hantar. So dia you can use a paper lah for your basis tu. Tapi sikit sangat tu dia punya apa benda dia nak intai tu. Rise time kat situ kan. Kalau you tengok dalam paper tu, apa yang digunakan untuk buat conclusion dia, rise time, percent of overshoot, settling time, steady state error. Doktor, boleh Ya. tak boleh tak later upload video ini dalam UCAN folio? Boleh. Thank you. Saya upload terus. Saya letak, semalam saya, alamak, yang semalamnya tu saya dah letak dekat YouTube tapi lupa nak letak link. Okay? Anything nak tanya? Anything nak tanya? Kalau tak ada, saya nak stop recording. Stop recording.